Annuity 6,000 kenapa boleh siapa untuk keuntungan kedua SP. Saya agak keliru, dulu pernah dibuat skim annuity ni Datuk Speaker, tapi telah pun dibantah keras oleh NTUC kerana mengayakan insurans dan kita tidak beri tumpuan kepada EPF. Kenapa EPF sendiri tidak mengambil alih untuk mengawal selia annuity ini dan skim annuity ini? Kalau dia baik, kenapa SP tidak melaksanakan sendiri dan diberikan untuk insurans? Saya dengan jelas dan tegas daripada dulu sampai sekarang, daripada saya naik Presiden NTUC, saya katakan bahawa kami tidak setuju annuity ini diserahkan kepada syarikat-syarikat insurans. Lebih baik dikawal selia oleh kedua SP untuk memberikan faedah terus kepada akar umbi. Datuk Speaker, dalam apa bentuk sekalipun untuk kita menjana ekonomi negara, dalam kita membantu rakyat termiskin, naikkan harga individu daripada 8,000 kepada 9,000, bezanya 1,000, untuk melahirkan, untuk menaik tarafkan pendidikan, untuk memberikan ketidakkesaraan kepada ibu bapa yang ada penjaga pada kanak-kanak pendidikan itu sendiri. Saya mencadangkan daripada 1,000 kepada mereka-mereka yang mendapat pendidikan universiti dan kolej dinaikkan kepada RM5,000 untuk mengurangkan beban ibu bapa dan penjaga yang selama ini menderita sengsara disebabkan oleh satu komputer pun dah harga, laptop pun dah harga 1,400 ke 2,800. Saya memohon supaya cukai ini diberikan penyelenggaraan pengecualian yang begitu maksimum daripada Menteri Kewangan sekiranya ini dimentabatkan seperti ayandanya Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Datuk Yang di-Pertua, begitu juga dengan sekolah rendah menengah daripada 800 saya cadangkan dinaikkan pada 3,000 kerana itulah caranya untuk kita membantu dan menaik taraf, mengangkat martabat pendidikan supaya ibu bapa dapat memberikan ruang luas kepada anak-anak untuk diberikan tumpuan pendidikan. Saya percaya dan yakin Datuk Yang di-Pertua, dengan adanya pengecualian sedemikian, ianya memberikan kemudaratan kepada ia memberikan keselesaan dan bukan kemudaratan kepada ibu bapa. Saya percaya dan yakin dengan ada yang demikian barulah kita mengatakan bahawa kerajaan yang prihatin. Datuk Yang di-Pertua, membicarakan soal Seksyen 9 pengiktirafan, saya bersetuju dengan pandangan sahabat saya yang berhormat timbalan Kokus Pekerja ni mengatakan bahawa Asia sebenarnya adalah satu syarikat keparat yang menjahanamkan pekerja. Saya setuju. Kerana yang pertama, bila nak tubuhkan kesatuan, dia buang pekerja tu. Bila nak minta gaji naik 9 tahun, gaji tak naik. Untung berjuta-juta. Minta bantuan lapangan terbang 200 juta lebih bagi, tapi pekerja sendiri. Dan kalau boleh comelnya daripada pemakaian itu sendiri, saya cadangkan supaya diberikan sopan lah sikit. Bila naik ke Asia tu saya rusing sebab paha bertemu paha ni haram hukumnya, tapi apa nak buat dah terkena. Namun yang jelas ialah bersopan lah sikit. Itu pandangan saya. Untung saya cakap terang-terang, Asia ni Datuk Speaker, nak tubuh kesatuan dia berdapat tahu dia buang dia pekerja tu 9 tahun gaji tak naik Speaker. Datuk Speaker, lepas tu pula bila kita mintakan hak kita untuk diberikan sedikit bonus terlambat datang, dipotong beratus-ratus ringgit. Dan saya bila diminta buat bantahan, dibuang. Sebab itu bila kita kerajaan nak membantu syarikat-syarikatnya swasta yang memerlukan bantuan, fikirlah di antara mereka ini sama ada union busting ataupun mereka ini benar-benar membantu. Seperti mana Aerot, saya ada lagi 7 minit Aerot contohnya, bila nak ditubuh, bila nak dibincang perjanjian bersama, dia ugut pekerja, dia dipanggil presidennya, dia kata dua pada presiden penjatuhan kuasa, dipecah belahkan. Ini apa? Dan masa yang sama minta bantuan daripada kerajaan. Saya setuju bantuan diberikan kepada syarikat yang berpotensi, tetapi dalam masa yang sama Menteri Semua Manusia wajib memastikan bahawa mereka-mereka dalam sektor ini diberikan sedikit ruang untuk mereka bernapas. Ini tidak. Dalam masa yang sama, bila ketika memohon, berjela-jela permohonan dibuat. Bila diberi, jadi samsing kapur dusun. Ini yang tak bagusnya Datuk Speaker. Apapun Datuk Speaker, saya mengambil peluang ini dalam bicarakan soal bagaimana untuk kita memastikan bahawa pekerja ini terbela dalam bentuk keseluruhan. Saya teringat bila mana dalam perbincangan saya dengan rakan-rakan, saya mencadangkan supaya dipikir, direnung
dalam banyak-banyak kes di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, pengendali mahkamah hakim itu tidak dalam spesialis pekerja dalam buruh. Bila mana berlaku rujukan mahkamah industri kepada mahkamah tinggi, maka berlakulah pelbagaian hukuman yang dibuat atas ketidak mengikut tata cara dalam bentuk hak pekerja itu sendiri. Saya cadangkan supaya Menteri Semua Manusia bermikir apakah berkeperluan untuk mengadakan mahkamah tinggi pekerja, mahkamah rayuan pekerja, atau mahkamah persekutuan pekerja yang dikendalikan oleh pakar-pakar buruh, bukan pakar-pakar kriminal ataupun pakar-pakar sivil yang tidak tahu tentang buruh. Bila sebut buruh je hakim akan garu kepala. Saya ingat satu kes di mahkamah persekutuan, bila kes saya berlawan dengan kes Royal Perak, Royal Turf Club. Bila mana Perak Turf Club, bila mana hakim nak buat keputusan, hakim yang tengah nama tak boleh sebut, dia garu kepala dulu, Datuk Berikir, dia pening. Apa kes ni, dia pening. Jadi dia terpaksa rujuk pada orang yang ketiga. Dan ini memberikan satu isyarat bahawa perlu disegerakan ada kehakiman yang berbentuk hak kaum pekerja yang menjurus kepada kehakiman yang benar dan betul. Sebab itu bila kes Nur Azani binti Dolah melawan Kelakon Negara Subang ini, bila kehakiman dibuat, saya sedih kerana kes itu 6 tahun larutannya, dapat 24 bulan, tak kerja sampai 4 tahun. Kenapa? Kerana Seksyen 30 telah dipindah. Siapa pindah? Dipindah pada Februari 2007. Kita buat protes, buat piket, dia terus juga. Ini nak tanya Menteri Lama ni, dia kena jawab kerana dia yang bawa isu ni. Saya cukup tak selesa kerana ini kesan beban dan juga penekanan yang terseksa oleh pihak kaum pekerja. Saya memohon supaya dikaji semula Seksyen 630 ni. Seksyen 9 nak kita tak apply 14 hari dia batalkan. Majikan tak apply 21 hari dia biar begitu. Speaker, saya ada 3 minit, namun saya anggap bahawa 3 minit sebagai bonus rakan-rakan. Terima kasih Speaker beri saya ruang. Terima kasih. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.